dia siapkan satu tempat kuburan seorang yang telah syahid 14 tahun yang lalu. 14 tahun ni sepatutnya dah tak ada apa dah hancur dah, tulang pun tak ada apa dah kan. Tuan-tuan sekalian sekalian, dibukalah pintu tu, kemudian subhanallah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khair illallah ma sya'allah la yasrifu su'a illallah ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallahi ma sya'allah wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Yang dihormati tuan pengacara majlis, yang dihormati pengurusi surau Al-Hidayah, surau Al-Hidayah kan? Nah, seluruh ahli dan kuasa, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai, para asatiza, alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan limpah kurnia, inayah, taufik di sisi Allah, kita dipertemukan pada malam yang penuh dengan keberkatan ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah tuan-tuan, pada malam ni insya-Allah saya diberikan amanah untuk menyampaikan tajuk azab kubur dan azab neraka, insya-Allah. Mudah-mudahan peringatan yang Allah berikan kepada kita, yang disebut sebagai azab-azab yang Allah sediakan, dan kita belajar tentang dia, membawa kita ni untuk kita beramal supaya kita jauhkan diri kita daripada azab-azab ni. Jadi bila kita dah belajar tentang azab, kemudian sallallahu alaihi wasallam kita mengimani pula dengan apa yang telah diberitahu oleh Nabi SAW kepada kita, maka dengan iman tu kita bersungguh-sungguh untuk menjauhkan diri kita ni daripada azab tersebut. Tuan-tuan, Nabi SAW sebut, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bila seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, kalau tak ada keberatan kan, boleh tak saya nak minta muslimat mai ke depan? Tuan-tuan yang lelaki-lelaki sebelah ni, tuan-tuan bagi orang muslimat belakang tu. Kesian kat belakang tu dah padat dah. Tuan-tuan ambil bahagian tiang ni, bagi kat lelaki-lelaki belah sini. Belah situ kita bagi. Siapa rasa perempuan duduk belah tu? Depan lagi tak apa, depan lagi tak apa. Tak apa, sila. Ambil 2 soft depan ni. 1, 2 soft. Okey, ramai kat dalam tu. Sian kat daripada macam tin sardin lah. Tak maaf lah, jangan marah saya lah. Seronok sikit, selesa sikit insyaAllah. Baik, alhamdulillah tuan-tuan. Tuan-tuan tengok dalam kita belajar, kita nak buat amal. Ada orang dia belajar tapi dia tak buat amal. Pasal apa dia belajar, dia tak buat amal? Sebab dia kurang beriman dengan apa yang disampaikan dekat dia. Faham tak? Tuan-tuan tahu tak tentang syurga? Tahu tak? Tahu tak tentang keindahan syurga, kenikmatan syurga? Tahu kan? Ada orang sampai kat kita tak tentang keindahan dan kenikmatan syurga? Ada tuan-tuan sekalian. Tapi pasal apa kita masih melakukan perkara yang bawa kita jauh pada syurga? Kita belajar tak tentang kedahsyatan neraka? Belajar? Tahu tak betapa dahsyat dan berat urusan dalam neraka? Tahu? Tapi pasal apa kita masih melakukan perkara yang menyebabkan kita masuk dalam neraka? Percaya tapi kurang beriman. Sebab tu kita masih buat. Faham tuan-tuan? Jadi sama juga dengan amal. Bila orang kata, saya semat tuan-tuan, buatlah amal ni boleh jauh pada neraka. Buatlah amal ni, nanti dia mati husnul khatimah. Buatlah amal ni, nanti kalau dia mati, dia dimasukkan ke dalam syurga. Buat amal ni. Orang yang beriman ni, dia akan jadi orang yang istiqamah untuk melakukan. Seorang sahabat kata, ya Rasulullah, ceritakan kepada aku amalan sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bagitahu kepada aku satu amal sallallahu alaihi wasallam dan pendekkanlah untukku. Bagitahu dekat itu, qul li qawlan fil Islam, cerita pada satu perkataan dalam Islam yang aku tak tanya pada orang lain dah selain pada kamu ya Rasulullah. Nabi kata apa? Qul, katakan, amantu billah, kamu beriman kepada Allah, thumma istaqim, kemudian kamu istiqamah. Ulama sebut syarat nak istiqamah ialah beriman. Orang beriman dia akan istiqamah. Contoh satu je. Tuan-tuan tahu tak Sayyidul Istighfar? Tahu tak Sayyidul Istighfar?
Tak tahu? Tahu? Siapa tahu angkat tangan? Siapa tak tahu angkat tangan? Apa dua-dua tak angkat tangan dengan siapa? Tawaduk. Penghulu istighfar. Allahumma anta rabbi. Tadi ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Itu sayyidul istighfar ataupun penghulu segala istighfar. Nabi kata, man qalaha min nahari muqin biha famata qabla an yumsiya fahuwa min ahli jannah wa man qalaha min al-laili muqin biha famata qabla an yusbiha fahuwa min ahli jannah. Siapa yang membacanya dengan yakin pada sebelah siang dia, lalu dia mati pada sebelah siang tersebut, maka dia daripada ahli syurga Allah. Siapa membacanya dengan yakin pada sebelah malamnya, lalu dia mati pada sebelah malam tersebut, maka dia daripada ahli syurga Allah, kata Nabi SAW. Hadis riwayat Imam Bukhari. Siapa baca dengan yakin semua ni pada sebelah siang, lalu dia mati sebelah siang tersebut, dia, Allah tulis kat dia, Allah kata kat dia, saya sembah Nabi janji, Nabi jamin ni, hadis sahih ni, dia daripada ahli syurga. Siapa baca sebelah malam, macam tuan-tuan baca tadi ni, masuk malam ni, saya sembah dengan yakin semua ni, inilah tang ni dah iman ni, lalu dia mati pada sebelah malam tersebut sebelum subuhnya, maka dia daripada ahli syurga Allah. Faham tak ni? Tuan-tuan semua mengaji kan? Tuan-tuan semua faham kan? Semua tahu kan? Nak tengok beriman tak beriman, tengok esok dia buat ataupun tidak. Semua. Kalau orang beriman, maklum berapa lama dah duk baca Sayyidul Istighfar ni? Saya ingatlah Ustaz, saya baca Sayyidul Istighfar ni 10 tahun dah, maklum tu kata. Semenjak ustaz dulu ni 10 tahun lepas saya pergi satu kuliah, ustaz tu mengajar hadis ni dibaca. Siapa baca sebelah siang dia mati sebelah siang tu daripada syurga Allah. Maklum takut mati hari tu ustaz. Maka tiap-tiap hari maklum tak lupa untuk baca Sayyidul Istighfar. Itu menunjukkan dia beriman. Dan iman tu lah yang buat dia istiqamah. Boleh faham tak ni? Sama tadi lepas mayang maghrib, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Dalil dia tak mana? Bagi kita tengok. Dalil dia tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salli ala sayyidina Muhammad, idza sallaita as-subh faqul qabla an tukallima ahadan minan nas, Allahumma ajirni minan nar sab'a marratin fa innaka in mitta min yaumika dzalika kataballahu azza wa jal laka jiwaran minan nar. Wa idza sallaita al-maghrib faqul qabla an tukallima ahadan minan nas, Allahumma inni as'aluka al-jannah, Allahumma ajirni minan nar sab'a marratin fa inna salli ala sayyidina Muhammad fa innaka in mitta min lailatika tilka kataballahu azza wa jal laka jiwaran minan nar. Rawahu Abi Daud wan Nasa'i. Tuan-tuan saya baca ni, tuan-tuan faham tak mana? Tahu tak? Maghrib subuh. Mana ni? Allahumma ajirni minan nar, boleh tahu tak? Nabi sebut apabila kamu selesai sembahyang subuh, maka bacalah sebelum kamu berkata apa-apa dengan manusia yang lain. Allahumma ajirni minan nar. Berapa kali? Berapa kali imam buat tadi? Mana imam ni dah? Imam mana imam? Imam berapa kali imam? 7 kali. 7 kali.
Pasal apa imam baca 7 kali? Pasal hadis ni ya, imam kan? Angguk tu nampak. Ustaz Jamal, 7 kali Nabi sebut. Seandainya dia mati pada siang tersebut sebelum malamnya, maka akan dituliskan untuknya perlindungan daripada api neraka. Barang siapa yang membacanya dengan yakin, apabila kamu selesai solat maghrib, maka bacalah sebelum kamu berkata apa-apa dengan manusia yang lain. Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma ajirni minan nar, 7 kali. Seandainya dia mati pada sebelah malam tersebut, akan dituliskan baginya perlindungan daripada api neraka. Tuan-tuan yang dengar hadis ni malam ni, hadis riwayat Abu Daud dengan Imam An-Nasa'i. Tuan-tuan, mula pada malam ni, salli ala Sayyidina Muhammad, maghrib dengan subuh nak baca berapa kali? 7 kali. Kalaulah imam lain, bukan imam ni, mai jadi imam kat kita, dia baca 3 kali, kita makmum nak baca berapa kali? Berapa kali? Berlaku khilaf nampak di kalangan ulama di sini. Berapa kali muslimat? 7 pasal kita mengaji 7 maghrib dengan subuh. Habis ustaz, kalau kami tak ikut imam baca 3 tu, kami batal sembahyang tak tadi ni? Faham tak ni? Biar ambil wuduk lain lah jawab dah. Tak lah tuan-tuan, dah habis dah. Kita ikut imam tu, lepas bagi salam, selesai dah kita dengan imam. Faham tak ni? Imam tu tak main malam ni mengaji, dia tak tahu. Faham ni? Allah simak tuan. Jadi subhanallah, kita buat 7 kali. Pasal Nabi suruh buat 7 kali. Maghrib 7 kali, subuh 7 kali. Dan mula pada hari ni, maghrib dengan subuh tak pernah tinggal dah sampai bila-bila. Pasal apa? Pasal dia takut mati hari tu. Kalau dia mati hari tu, paling tidak Sayyidul Istighfar dia dah baca. Allahumma ajirni minan nar 7 kali dia baca. Dia baca Sayyidul Istighfar, Nabi janji dia akan masuk syurga. Dia baca Allahumma ajirni minan nar, Nabi janji dia dapat perlepasan daripada api neraka. Tidak tuan. Jadi orang yang beriman, dia akan istiqamah. Itu tanda dia beriman. Dia percaya sungguh. Siapa kata? Nabi kata, bukan calon-calon orang, bukan orang kampung kita kata. Bukan tu imam kita kata, ni Nabi SAW kata. Hadis riwayat Imam Bukhari yang Allah Sayyidul Istighfar. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i yang Allahumma ajirni minan nar. Maka tuan-tuan sekalian semua buat amal. Nak tengok dia beriman ataupun tidak daripada hadis Nabi SAW, tengok dia istiqamah ataupun tidak. Boleh faham tuan-tuan? Baik, tu tujuan kita mengaji. Sallallahu alaihi Muhammad, supaya tambah iman kita dan bertambah amal kita daripada persediaan kita untuk berhadapan dengan kedahsyatan 2 tempat yang nak kita bincang pada malam ni. Yang pertama kubur dan yang kedua neraka. Kita baca na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita daripada yang disebutkan itu, sallallahu alaihi Muhammad, iaitu neraka Allah SWT. Baik, yang pertamanya tuan-tuan, kita nak bincang tentang disebut sebagai azab daripada azab kubur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, yang pertamanya azab kubur ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah cerita dalam surah Al-Ghafir, salli ala sayyidina Muhammad, an-naru yu'raduna 'alaiha uduwan wa asyiyan. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang. Ini merupakan azab yang sangat berat kepada orang-orang ahli kubur. Dalam ayat yang dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut, hadis muttafaqun alaih, yakni Bukhari dan Muslim. Nabi sebut, sesungguhnya apabila salah seorang daripada kamu mati, maka akan dinampakkan kepadanya calon tempat tinggalnya pada waktu pagi dan petang. Bila dia termasuk calon penghuni syurga, maka akan dinampakkan kepadanya syurga. Bila dia termasuk calon penghuni neraka, maka dinampakkan kepadanya neraka. Lalu dikatakan kepadanya, inilah tempat tinggal kamu, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkan kamu pada hari kiamat. Nabi SAW cerita, orang yang matinya baik tuan-tuan, dia panggil husnul khatimah. Kita ni mati ni 2 jenis ya tuan-tuan. Satu nama husnul khatimah, satu lagi
su'ul khatimah. Itu doa kita ada baca selalu kan. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la tahtim alaina bisu'il khatimah. Tu jangan tinggal doa tu. Doa penutup. Ya Allah, matikanlah kami, tutuplah kehidupan kami dengan husnul khatimah, dan jangan kau tutup kehidupan kami dengan su'ul khatimah. Sebab apa yang tuan-tuan akan hadapi selepas daripada tu, sama ada syurga ataupun neraka, bermula dia pada waktu kematian kita. Tanda dia. Tanda sahabat. Hadis sahih riwayat Salih Ahmad dari yang disampaikan kepada kita seorang sahabat Nabi bernama Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Bila seorang itu, kata Nabi SAW, dia nak berpisah daripada dunia dia menuju kepada akhiratnya, kalau matinya husnul khatimah, akan datang kepadanya malaikat yang putih, wajahnya sejauh mata memandang. Dia akan bawa kafan min akfanil jannah, kafan daripada kafan-kafan syurga dia bawa. Dia bawa hanut, wangi-wangian daripada syurga. Lalu tuan-tuan, bila dia tengok malaikat di depan dia jauh putih wajahnya, salli ala Sayyidina Muhammad, seperti bercahaya seperti matahari, cerah wajah, tahu ni matinya husnul khatimah. Lepas daripada tu baru mai dekat dia malaikat maut. Malaikat yang ramai-ramai mai tu nak sambut dia, nak sambut. Tapi nampak tu nampak dah. Dia nampak malaikat tu, dia tak mati lagi. Baru nampak malaikat, tanda dia akan mati. Kita tak nampak tuan-tuan. Tapi orang yang nak mati, tuan-tuan tengok dia gelisah. Dia gelisah, gelisah, dia gelisah. Sebab dia dah nampak dah benda yang kita tak nampak. Antara dia nampak tu, malaikat nampak putih. Tahu kalau putih tu mati baik. Baru malaikat maut mai duduk ujung kepala dia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ataupun ya ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang baik, kembalilah kepada keridhaan Tuhan kamu. Lalu keluarlah roh daripada jasad dia, lembut macam air keluar daripada bekas air, kata Nabi SAW. Waktu tu bergema selawat para malaikat ke atas roh dia tu. Malaikat yang duduk di langit, duduk bumi, di antara langit dan bumi, semua berselawat kepada roh tu. Tahu tu mati baik. Ada seorang lagi tuan-tuan, orang kafir ataupun orang asi dalam satu riwayat, Bila dia nak berpisah daripada dunia menuju akhirat dia, maka waktu tu tuan-tuan sekalian, salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, akan datang kepadanya malaikat yang hitam wajah, bengis wajah, duduk di depannya sejauh mata memandang. Dalam Al-Quran Allah sebut malaikat ni pukul dia. Malaikat ni pukul dia, ukhruj, ukhruj, keluar, keluar. Malaikat suruh roh keluar. Macam mana roh nak keluar? Malaikat maut tak main cabut, maka berselerak roh dalam badan dia. Sakit, sakit dia menjerit. Kemudian baru datang malaikat maut duduk di hujung kepalanya. Ya ayyatuhal qabithah, wahai jiwa yang busuk, kembalilah kepada kemurkaan Tuhan kamu. Lalu direntak rohnya, kata Nabi SAW, seperti besi pemanggang melekat pada bulu kambing yang basah. Besi-besi pemanggang dia tajam-tajam tu lekat dekat bulu kambing basah, rentak. Allahu Rabbi sakit. Ini permulaan kepada kehidupan dia yang sebenarnya, nama akhirat. Dia tak mati dah lepas tu. Kalau elok kat sini, eloklah sampai bila-bila. Kalau buruk kat sini, buruklah sampai bila-bila. Dekat Kuala Ketil baru ni tuan-tuan, Kuala Ketil, Kedah, malam Jumaat. Macam malam ni, malam Jumaat, malam esok, malam ni, macam ni. Lepas baca Yasin malam Jumaat, lepas baca Yasin, Tok Bilal, ada Tok Bilal ni angkat tangan. Tak pernah angkat tangan dia. Tuan-tuan sebab Tok Bilal biasa Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan isyak.
Habis azan Isyak, doa azan Isyak apa sebagainya, pindah tempat, sebelah tempat azan ni dia pindah sebelah tepi. Dia nak sembahyang sunat, elok angkat takbir tuan. Allahu Akbar. Elok angkat takbir, rebah, meninggal. Subhanallah. Nak apa lagi? Malam Jumaat, dalam masjid, dalam wudu, baru lepas azan, baru lepas baca doa lepas azan, nak sembahyang, dalam sembahyang, mati dalam sembahyang. Nak apa lagi? Perfect. Siapa? Salih ada siapa? Dekat Masjid Al-Bukhari, Al-Ustaz Tuk Khatib ni khutbah. Salih asma ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tuk Khatib. Saya selalu duk pergi mengajar kat situ tuan. Tiap-tiap bulan saya mengajar kat Masjid Al-Bukhari tu. Jarang orang buat rakaman. Khatib khutbah jarang orang rakam. Sebab dia punya mimbar dia tinggi sangat. Tinggi tuan-tuan. Ni rendah, tinggi. Mimbar dia. Jadi jarang orang ambil. Tambah-tambah pula, kalau ada ustaz lain main khutbah tu, kotlah orang rakam. Tak, ni imam tempat tu. Imam orang jarang rakam lah. Tapi hari tu tuan-tuan saja ada orang duduk bawah tu, dia saja rakam saja. Elok sebut. Saya berpesan kepada diri saya dan berpesan kepada semua, marilah kita bertakwa kepada Allah. Apa? Meninggal. Tuan-tuan semua, husnul khatimah. Ya, ada orang su'ul khatimah dan guru saya cerita, orang baik, orang masjid, pergi masjid, macam okey lah, bukan orang jauh pada masjid. Satu hari start buat bisnes. Bila buat bisnes tuan-tuan, mula nak cari projek, nak cari bisnes lah, mula berkawan dengan bisnes. Orang kata, saya cuma tuan-tuan, lepas tu dah mula jauh-jauh sikit pada masjid, mula jauh-jauh sikit pada masjid. Kemudian nak buat deal satu projek, tuan-tuan, tak pernah masuk pub. Hari tu masuk pub, tak pernah. Dah ni nak deal projek ni. Dia orang masjid kan, dia macam ni kita je lah. Yang kita yang pergi masjid pakai ketayak, luar masjid tak pakai ketayak. Jadi orang biasa lah macam kita lah. Jadi jahat tak buat lah, jadi tak buat jahat ni. Kan ni, nak buat jahat dia fikir juga ni, aku ni semayang punya orang juga. Tapi sajalah nak fikir dia. Kan? Orang nak jumpa dia, jumpa kat mana? Jumpa dekat pub, jumpa dekat disco. Pergi jumpa. Dah silap-silap. Al-Sabis ni, sekali bukan menapi pun. Sekali tu je. Tuan-tuan, silap-silap. Dah alang-alang tengah duduk tuan-tuan, GRO main. Tahu GRO? Tuan-tuan orang ni payah cakap dengan Tuan Wali ni. Ni mana tahulah apa Ustaz. Tak apalah, tuan-tuan buat tahu sudahlah. GRO ni main tuan-tuan sekalian, bagi ayak kat dia. Bagilah ayak dia. Ayak apa tuan? Arak. Pasal dia pun dia dapat komisen, dia bagilah test dulu. Lagi orang tu beli lagi, dia dapatlah komisen. Tak layak. Tuan sekalian, dia pun minum je. Tak pernah minum tuan-tuan. Itulah first time minum. Dah dapat seteguk tuan-tuan, salih alaihi Muhammad. Syaitan akan bagi tahu apa kat kita. Sekali kita try sekali, syaitan akan kata apa dah. Alang-alang seteguk apa habis. Betul kan? Macam kita dah buat apa-apa lah, sebab tu jangan mula dengan benda ni, jangan mula. Tuan-tuan terjebak sekali dia kata, alah mula habis esok hang taubat lah. Innallaha ghafurur rahim. Baca ayat dia kita. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Pengasihani. Allah esok minta ampun lah, orang baik. Kat sekali yang buat ni tak apa. Ini sekali alah settle lah. Mungkin macam tu lah kot syaitan bising. Tuan-tuan, dia habiskan satu gelas. Tu tambah satu gelas. Tuan-tuan apa jadi? Heart attack. Waktu tu tuan-tuan meninggal. Tuan-tuan tak tahu. Baik-baik tuan, baik-baik. Nah, kita tak tahu. Jangan duk buat benda-benda yang tak patut kita buat, sebab kita tak tahu. Nabi kata salih alaihi Muhammad, fa innamal a'malu bil khawatimiha, sungguhnya amal Allah kira tanpa hujung.
Orang kira datang hujung kan. Ni anak cucu balik, tuan jom kita pergi tengok boy the movie. Ni tuan tak pernah pergi tengok wayang, jom lah pergi tengok sekali. Pi dengan sekalian, waktu pi tu cuba fikir nak, kalau aku mati tengah tengok wayang ni macam mana? Kalau mati terkejut, boy kuasa 3 terkejut. terkejut mati tuan-tuan. Allah, esok masuk sahabat macam mana? Seorang AJK Surau Al-Hidayah, Taman Seri Pucuk, meninggal dunia dalam panggung wayang. Kita tak sabut. Anda agak orang kata apa? Ambus soleh lah dia mati, subhanallah, husnul khatimah. Ni misi syurga Jannatul Naim. Mana orang kata tu? Ada lah orang kata apa Pak Long ni tak ada tempat lain kena mati kan. Dan walaupun nampak macam beyond our control, still within our control. Cuma kita kena decide apa yang kita boleh buat dan apa yang kita tak boleh nak buat. Apa yang kita tak boleh buat. Sebab ingat, kematian itu adalah permulaan kehidupan kita yang sebenar-benar yang akhir. Lepas tu nanti kalau mati husnul khatimah, Nabi sebut apa? Nabi sebut tadi hadis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dia akan diperlihatkan tempat duduk dia nanti. Kalau dia ahli syurga, dia mati husnul khatimah. Lalu dilapangkan kuburnya sejuh mata mandang, dihamparkan permainan yang indah daripada syurga. Dia nampak tempat duduk dia, angin daripada syurga tu dah masuk. Allah, seronok. Malaikat tu tempat apa tu? Tu apa tu? Itu tempat duduk kamu dalam syurga nanti. Ya Allah, malaikat bila nak kiamat ni? Lambat lagi kiamat pasal apa? Tak sabarlah nak pergi duduk tempat sangat cantik tau. Tapi ada orang yang tuan-tuan, dia nampak apa? Dia nampak neraka. Dia buka satu pintu, nampak tempat duduk dalam neraka, api panas bahan neraka tu dah masuk bakar dia. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditanya malaikat bila nak kiamat ni? Lambat lagi nak kiamat. Pasal apa? Jangan kiamatlah malaikat, jangan kiamat. Pasal apa jangan kiamat ni? Kamu dengan panggang, dengan daging jatuh, dengan darah, sakit, azab setiap hari, dengan kubur himpit kamu selesai tulang rusuk. Pasal apa minta jangan kiamat ni? Sebab dia dah nampak dah tempat tujuan dia tu, neraka yang dia akan pergi, dan lebih dahsyat. Ingatlah tuan-tuan, nah, sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, azab dalam neraka, dia akan dipukul dan dipalu daripada besi yang dibawa oleh malaikat. Sallallahu alaihi wasallam. Berkata Nabi SAW, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, adapun orang kafir dan munafik, maka kedua malaikat tersebut bertanya kepadanya, apa jawapan kamu tentang orang ini, yakni Rasul SAW. Dia mengatakan, la adri. Nabi kata, la adri, aku tak tahu, kata Nabi SAW. Aku mengatakan apa yang dikatakan oleh orang. Waktu Allah tunjuk, waktu ditunjukkan kepadanya Nabi SAW. Macam mana keadaan dia kita tak tahu, tapi Nabi cerita. Waktu tu malaikat tunjuk Nabi kat dia. Malaikat tanya, ni siapa ni? Dia tak tahu. Macam mana nak tahu tuan-tuan? Belajar tentang Nabi pun tak. Faham tak ni Muslim? Kita buat maulid Nabi SAW tiap-tiap tahun, cerita pasal Nabi, dengan harap tuan-tuan, bukan kita nak hulu, nak berlebih-lebih dengan Nabi SAW. Tak. Kita nak letak Nabi sesuai pada tempat dia. Sebab mencintai Nabi SAW itu, syarat kesempurnaan iman. Tak sempurna iman ke kamu sehingga dia kasih pada Nabi lebih daripada pada anak pinak dia, mak bapak dia, manusia seluruhnya. Macam mana nak cinta kalau tak kenal? Maka ulama buat apa kat kita? Dia susun dekat kita tiap-tiap tahun buat maulid Nabi SAW, cerita tentang Nabi SAW, supaya kamu kenal Nabi kamu Muhammad SAW. Itu tujuan dia. Faham tak ni Ustaz Syamad? Lalu tuan-tuan sekalian, ada orang tak kenal Nabi SAW. Bukan sekat tak kenal, tuan-tuan Ustaz Syamad, orang tanya kat dia, kamu kenal tak? Malaikat kata, kenal tak ni? Dia kata, aku tak tahu. Dia ni, apa yang orang kata kat dia, macam tu kau tak kat dia. Macam tu kan dia.
Apa yang orang kata dia, aku ikut orang tu lah. Macam tu lah keadaannya. Lalu kata Nabi SAW, kemudian dia dipukul dengan besi tepat di wajahnya. Lalu dia menjerit dengan jeritan yang sangat keras, yang didengar oleh seluruh penduduk bumi, kecuali dua golongan, jin dan manusia. Dia punya menjerit tuan-tuan sekalian, Ustaz Syamad, seluruh makhluk dengar. Yang tak dengar jin dan manusia je. Kalau kita dengar tuan-tuan, masjid bukan ramai ni, di Punggau ramai ni, tapi ramai lagi tak main. Ramai ni alhamdulillah, tapi ramai lagi yang tak main. Pasal apa? Tak dengar. Cuba dengar tengok. Tuan-tuan sekalian, subhanallah salli ala sayyidina Muhammad. Kita dah berhenti tu azan dah. Tak dengar bunyi azan? Ingat ada. Termasuk tu lah. Orang tak kita. Sila azan dah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Baik, azab yang ketiga tuan-tuan sekalian, salli ala sayyidina Muhammad. Disempitkan kuburnya, salli ala sayyidina Muhammad. Dialasnya dengan alas daripada api neraka, dan didatangi teman yang buruk wajah dan busuk bau dia. Ini di antara azab kubur. Kata Nabi SAW, salli ala sayyidina, selepas seorang itu tak mampu untuk menjawab daripada soalan munkar dan nakir, maka akan keluar satu suara, hamparkan untuknya alas tidur daripada api neraka, dan buka untuknya sebuah pintu ke neraka. Dihamparkan tuan-tuan sekalian daripada hamparan api neraka yang bakar tubuh. Antara orang yang akan kena hamparan api neraka ni tuan-tuan ialah orang yang meninggalkan sembahyang. Pesan kat anak-anak kita, bawa pergi makan sate, tunjuk kat dia, abang mai tengok ni macam mana orang bakar sate ni, ya. Tengok bakar sate ni, pusing sini, pusing sini, pusing sini, pusing sini. Kalau rasa nak jadi sate dalam kubur nanti, tinggal sembahyang. Macam itulah keadaan tuan-tuan sekalian. Orang yang tinggal sembahyang ni, dia akan dipanggang dia, kemudian alih macam ni, kemudian alih. Saya Allah takdir tuan-tuan, saya pernah tengok orang jenazah yang tak reput, sallallahu alaihi wasallam, dan bau yang sangat wangi. Waktu saya pergi buat rakaman program TV tuan-tuan, program bulan Ramadan, kami pergi ke Palestin. Waktu tu sallallahu alaihi wasallam, ada seorang syahid. Orang tu dia kena bunuh pakcik driver taksi. Saya ingat saya. Waktu tu intifadah, tuan-tuan. Jadi diusung jenazah ni, kami ramai-ramai ikut. Saya nak tengok, first time saya nak tengok macam mana cara pengkebumian orang syahid. Ada satu kawasan kubur yang dikhaskan kepada orang-orang syahid. Di mana? Di Hebron, di tempat kawasan diperintah oleh orang Palestin. Tuan-tuan, ramai-ramai ni takbir Allahu Akbar, takbir Allahu Akbar. Orang tu semangat. Salam birruh biddam, dia punya semangat tu. Lalu saya sembah, sebelum jenazah tu nak sampai, dia persiapkanlah kubur dia. Kubur dia tu bukan macam kubur kita. Dia buat siap-siap tuan-tuan, simen box, simen panjang tu. Oh, dia ada lubang-lubang pintu dia. Daripada tepi ni, macam ni ya. Tepi ni. Kemudian saya sembah, dia ada sebelah sini tu, sebelah sini tu. Setengah ni dia tutup dengan tanah. So dia korek tu, dia buka pintu di tembok tu, kemudian dimasukkan jenazah dalam tu, kemudian ditutup balik, kemudian ditutup dengan tanah. Macam itulah lebih kurang. Jadi dia siapkan satu tempat kuburan seorang yang telah syahid 14 tahun yang lalu. 14 tahun ni sepatutnya dah tak ada apa dah. Dah hancur dah, tulang pun tak ada apa dah kan. Tuan-tuan, dibukalah pintu tu. Kemudian subhanallah, bila buka pintu, keluar bau yang sangat harum. Saya duduk cium bau ni, sampai yang bawa saya tu dia kata, apa, boleh bau tak? Bau ni, bau apa ni? Kita tak pernah bau macam ni. Nak cerita bau macam tak erti nak gambar bau dia tuan. Kita tak pernah bau. Dia kata, kalau ustaz nak tahu, inilah bau orang syahid. Kami biasa tahu dah, kami biasa bau dah. Orang Palestin ni, kami dah biasa dah bau ni. Tapi inilah bau orang syahid. Daripada jauh tu kan. Ni kubur dekat sini, kita dekat depan sana boleh bau dah. Boleh bau dah.
Kemudian kita pun pergi tengok tuan sekalian. Rupa-rupanya tuan-tuan, jenazah dia masih, walau dia kena bom tu, yang orang yang 14 tu dia kena bom, hancur bawah. Plastik yang balut dia tu masih elok macam plastik tu baru simpan. Rambutnya masih nampak bersikat, tapi muka dah penuh dengan debu-debu tanah lah, sebab duduk dalam tanah. Sebagai yang tersebut, dia berpalit-palit dengan tanah nampak, tapi tak hancur tubuh dia. Saya kata subhanallah, hari ni saya tengok tiada orang tuan-tuan sekalian bersalih ala Sayyidina Muhammad yang dia ni diletakkan pemanggang api, bara api daripada neraka, letak, buka pintu, nampak tempat duduknya dalam neraka, panas dan wap daripada neraka tu dah mula masuk kena tubuh dia, lalu disempitkan kubur dia sampai tulang-tulang rusuknya berhimpitan, sampai berselisih tulang rusuknya. Kemudian dah kena macam tu punya teruk, datang pula seorang lelaki yang buruk muka dia, buruk pakaian dia, busuk bau dia. Dia berkata, bergembiralah engkau dengan perkara yang menyiksamu. Inilah hari yang dulu engkau telah dijanjikan dengannya, yakni di dunia. Orang tu perli dia, gembiralah hari ni. Hari ni hang rasalah apa yang orang dah habaq dekat hang dulu ni. Bukan tak pesan, pesanlah, tapi buat lagi. Hari ni gembiralah. Lalu tanya, siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang datang penuh dengan keburukan. Dia menjawab, aku adalah amalanmu yang buruk. Maka dia berkata, wahai Tuhanku, janganlah engkau datangkan pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Ni peringatan dekat kita tuan-tuan. Salih alaihi wasallam, peringatlah. Satu hari Sayyidina Osman radhiyallahu an pergi dekat kubur menangis, nangis teruk-teruk. Sayyidina Abu Bakar atau Sayyidina Osman. Lalu tanya kepada dia, kenapa menangis teruk sangat ni kat kubur ni? Orang cerita syurga neraka taklah menangis sampai macam ni, tapi kat kubur ni kenapa menangis teruk sangat macam ni? Tidakkah kamu dengar apa yang Nabi pesan? Kubur ni lah permulaan kepada akhirat dia. Kalau baik di sini, baiklah di akhirat. Kalau buruk di sini, buruklah akhirat. Tuan-tuan, ingat permulaan dia waktu kematian. Faham tuan-tuan sekalian? Baik, kita nak masuk kepada tuan-tuan sekalian, salih ala Sayyidina Muhammad, yang tajuknya disebut sebagai azab neraka pula. Salih semua. Ada dua tajuk azab kubur, azab neraka. Kalau tidak, satu tajuk aja, azab kubur cerita, satu kuliah azab kubur dia cerita. Waktu masuk pula azab neraka, cerita azab neraka pula satu kuliah. Tapi dah satu kuliah kita combine dua, maka pendek-pendek cukup Pak ni, lapak pula ni. Cerita azab pun lapak ke yo. Dengan main dengan perut ni. Itu kelas subhanallah. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tuan-tuan. Baik, Allah sebut salli ala Sayyidina Muhammad, innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Salli ala Sayyidina. Sesungguhnya neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Surah Al-Furqan ayat ke-66. Tuan-tuan, orang tanya, neraka syurga ni ada tak lagi? Neraka dan syurga ni ada tak lagi? Ada dah, kata ulama. Dah siap dah. Allah sebut uiddat lil muttaqin, telah dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Apa dia? Syurga. Hadis ni, ayat ni tuan-tuan, fi'il madhi. Fi'il madhi ni maksud apa? Benda lepas. Dengan maksud dah. Syurga itu dah siap dah, Allah siapkan kepada orang bertakwa yang akan masuk nanti. Di sana juga Allah sebut uiddat lil kafirin, telah Allah persiapkan kepada orang kafir. Yang ni apa? Neraka. Pun fi'il madhi, dengan maksud benda yang telah siap. Salih semat, tunggu saja orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah akan masuk dengan dia. Tuan-tuan sekalian, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, mari kita bincang sikit berapa berkaitan dengan neraka. Yang pertamanya tuan-tuan, neraka ni tuan-tuan, dia ada penjaga dia. Dia ada penjaga dia. Allah sebut dalam surah Al-Mulk, Allah kata, walilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyadu minal ghaidh kullama ulqiya fiha fawjun sa'alhum khazanatuha alam ya'tikum
Nadhir. Surah Al-Mulk ayat 6 hingga 8. Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedangkan neraka itu menggelegak. Hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang yang memberi peringatan? Suara neraka ni tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bila dilemparkan manusia masuk dalam neraka, meraung bunyi suara neraka. Dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, waktu neraka ni tegak depan kita ni, tegak, tegak neraka ni, hitam wajah dia. Neraka ni hitam tuan-tuan, hitam. Dalam riwayat sebut, dibakar api neraka ni tuan-tuan 1000 tahun sehingga dia menjadi kemerah-merahan. Dibakar lagi 1000 tahun sehingga menjadi putih. Dibakar lagi 1000 tahun di atasnya sehingga dia menjadi hitam. Api neraka ni hitam. Kita tak pernah jumpa api yang hitam tuan-tuan. Dan bunyi ngauman dia sangat dahsyat. Neraka ada mata. Matanya dalam riwayat sebut, Imam Ibn Kathir petik, dapat melihat sejauh 600 tahun perjalanan. Dan bunyi ngauman neraka tu dapat didengar sejauh 600 tahun perjalanan. Kita waktu kita menghadap neraka, nampak semua tak berani angkat. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farja'na na'mal salihan inna muqinun. Tu tiap Jumaat peringat tu, esok nak peringat lagi tu. Esok tu imam peringat lagi. Alangkah ngerinya kamu tengok orang berdosa tu, mereka tunduk kepala mereka di depan Tuhan mereka. Tunduk, tak boleh angkat, tunduk. Kata ulama, tunduk malu, tunduk menyesal. Wahai Tuhan kami dah nampak dah api neraka menjulang-julang depan. Kami dah nampak dah ni azab di depan kami. Kami nampak dah dosa-dosa dulu yang kami buat. Kami dah dengar dah bunyi ngauman neraka yang sangat dahsyat. Kami dengar tadi dosa-dosa yang kami buat dulu ni. Farja'na na'mal salihan. Hantar kamu balik ke dunia ya Allah, hantar kami balik ke dunia. Sallallahu alaihi wasallam. Nak buat apa? Kami nak buat amal soleh dah. Pasal apa yang nak buat sangat hari ni? Inna muqinun. Hari ni kami yakin dah. Dulu dengar dah, dengar tapi tak yakin. Hari ni yakin. Tuan-tuan subhanallah Ustaz. Lalu setiap dilemparkan makhluk dekat dalam tu, bunyi neraka ni menggelegak dia sampai hampir terpecah belah. Sebab apa? Marah. Setiap kali lempar masuk dalam tu, penjaga neraka ni yang duduk bertanya dekat dia, ni dulu orang tak peringat kan? Dulu tak ada ke orang peringat? Nak jawab apa tuan-tuan? Waktu neraka duduk depan kita tuan-tuan di padang mahsyar, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allah tarik, malaikat tarik mai. Allah kata apa? Sayyidina Muhammad, hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauha al-yawma bima kuntum takfurun. Allah tu, yang Allah kata tu pun dia baca malam Jumaat. Allah kata tu, itu api neraka Jahannam yang dulu kami dah pesan dah jangan duk masuk dalam dia. Pesan tak? Orang pesan dekat kita ni, nyangguk pun tak mau, geling pun tak mau, ni pasal apa? Khusyuk nampak ni. Orang pesan tak muslimat? Pesan. Allah tanya kita, dah pesan dah dulu kan? Pesan. Hari ni hampa rasa bakaran dia, rasa panas dia, tak kekafiran, kufur kamu yang kamu lakukan. Sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, tak ada jawapan kita depan Allah nanti. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Neraka memiliki pintu-pintu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan sesungguhnya Jahannam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka semuanya. Jahannam itu memiliki 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu daripada mereka. Maka ni ada 7 pintu. Syurga ada, astaghfirullahalazim. Nak masuk syurga pintu pun tak tahu berapa ni, macam mana? Syurga ada 8.
Neraka ada 7. Syurga lagi banyak pintu pada neraka. Oh. Ni Syekh. Baik, salli ala Syekh. Orang-orang kafir, kata Allah dalam surah Az-Zumar, akan dibawa ke neraka Jahannam secara rombongan-rombongan. Nanti ahli neraka ni nak masuk neraka, dia main rombongan-rombongan. Faham ni Syekh? Grup-grup, kumpulan-kumpulan pergi. Bukan rombongan makcik kia lah. Ini rombongan geng neraka. Faham ni Syekh? Lalu subhanallah, sehingga apabila mereka sampai dekat pintu neraka tu, lalu dibukakan pintu neraka dan berkatalah penjaga-penjaga pintu neraka, apakah belum pernah sampai kepada kamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingati kepadamu akan pertemuan pada hari ini? Tanya. Kita mesti semak tuan-tuan. Nak lempak tu, peringat kita lagi tu dekat depan pintu neraka tu, orang di neraka ni. Awak dulu tak ada ke rasul mai ajak kamu ni? Tak ada ke orang-orang soleh mai duk cerita kat kamu ni? Daripada kalangan kamu sendiri, bukan cakap bahasa lain. Orang Arab, tuan-tuan sekalian, sallallahu alaihi wasallam, Nabi orang Arab, tapi ada ulama-ulama cakap bahasa Melayu kat kita supaya kita faham. Tuan-tuan sekalian, orang Cina, ada ulama-ulama daripada bangsa Cina yang boleh bercakap dengan bahasa-bahasa mereka sendiri, yang mereka boleh faham. Lalu dia kata apa? Tak ada ke orang duk peringat kamu dulu? Peringat tentang ni, hari ni, hari pertemuan hari ni? Mereka jawab apa? Benar, yang ni mereka telah datang ajak kami, tapi telah pasti berlaku ketetapan azab kepada orang-orang yang kafir. Baik tuan-tuan sekalian, sifat tu ingat tu elok. Lagi, neraka ada 70,000 tali yang ditarik oleh para malaikat. Nabi SAW menyebutkan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, yu'ti bin nar yaumul qiyamah laha 70,000 zamamin. Neraka Jahannam ni pada hari kiamat akan ditarik, dibawa dengan memiliki 70,000 tali. Pada setiap talinya terdapat 70,000 malaikat yang menarik dia. Besar yang neraka ni tuan-tuan. Waktu kita duduk pada mahsyar dah siap dah, bersiap. Tunggu lama. Nabi sebut 70 tahun duduk berdiri tempat sama. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, berdiri ni tempat yang sama. Siapa yang dapat pijak kaki ni macam ni, nikmat. Kebanyakan manusia dapat ujung-ujung jari. Bukan sejam diri ujung jari ni, 70 tahun. Syekh, matahari tegak pula atas kepala, bertelanjang. Peluh ni Allah saja yang tahu. Ada yang peluh setakat kaki, ada yang setakat perut, ada setakat dada, yang tenggelam dalam peluh. Semua dia sebut apa? Rabbi salim, Rabbi salim, Rabbi salim. Wahai Tuhanku, kesianlah dekat aku. Wahai Tuhanku, kesianilah aku. Wahai Tuhanku, kesianilah aku. Tuan-tuan, lalu Nabi SAW pergi sujud dekat arash, bawah arash Allah. Nama tempat tu Al-Fahsh. Sujud lama. Allah kata, pergi malaikat, pergi jumpa Nabi ku tu. Malaikat pergi angkat, irfa' ra'saka ya Rasulullah, angkat kepala kamu Rasulullah. Kenapa ni hari ni? Labbaika ya Rabbi, aku datang wahai Tuhanku, aku datang. Tolonglah umat aku. Tolonglah hisab mereka. Dah lama sangat dah tunggu. Kesian dekat dia. Salih sebab tuan, kita menangis lah. Nabi SAW menangis. Tuan-tuan, salih sebab Muhammad, Allah kata apa? Aku akan datang sebentar lagi. Bila sebut Allah akan datang sebentar lagi ni, kita ni Nabi SAW lari-lari mai jumpa kita ni rasa lega. Alhamdulillah, dah lama sangat dah tak tahan dah. Tak tahan. Tiba-tiba tuan-tuan turun daripada langit. Nampak terbang-terbang dari langit. Apa dia ni? Kitab amal. Allah, dia takut pula dah. Takut. Mau tak takut tuan-tuan? Kita nak kena jadi ashabul yamin. Dapat suratan amal tangan kanan. Sebab ada orang dapat suratan amal tangan kanan, ada dapat suratan amal tangan kiri, ada suratan amal jatuh pada belakang ni.
Siapa dapat suratan amal tangan kiri, dia kata aku jadi tanah saja lebih baik pada hari ini, aku jadi binatang lebih baik pada hari ini. Siapa dapat suratan amal tangan kanan, lega tuan-tuan. Ni kita duduk dalam masjid ni, jangan duduk berasalah sangat confident dapat suratan amal tangan kanan, sedangkan yang kita duduk buat tu baik campur jahat. Betul tak? Kita buat baik jarang ikhlas tuan-tuan, buat jahat selalu ikhlas. Betul ni? Buat jahat siapa suruh? Siapa suruh kita buat? Tak ada siapa suruh. Kalau nak buat baik tuan-tuan, ikhlas ni, siapa tak tahu nak apa? Tu baru ikhlas. Nak sedekah, siapa tak tahu nak apa? Nak buat ibadat, siapa tak tahu nak apa? Orang suruh, orang tak suruh. Orang suruh pun buat, orang tak suruh pun buat. Ikhlas. Ada silap siapa? Tapi kita tuan-tuan, kalau buat depan orang rasa lain, buat belakang orang rasa lain. Kalau orang suruh kita rajin nak buat, kalau sendiri-sendiri kita tak tahu tak apa nak buat. Faham tak ni? Itu yang baik. Kalau yang jahat, semua ciri ikhlas tadi semua ada kat jahat kita tu. Tak payah siapa suruh kita buat. Betul ni? Nak buat jahat sembunyi-sembunyi dan jangan orang tahu. Sepatutnya buat baik tu sembunyi-sembunyi, jangan orang tahu. Apa faham dia cakap apa ni? Nampak gaya ikhlas sungguh kat jahat tu. Saya duduk fikir saya lah, tuan-tuan muslimat, insya-Allah okey kot. Tuan-tuan, daripada kita bangun pagi tadi, kita buat ibadat macam-macam lah. Cara kita lah, ibadat bukan banyak mana pun, tapi harap-harap Allah terima lah. 2 rakaat sebelum subuh tadi semayang subuh tadi. Banyak tuan-tuan, 2 rakaat sebelum subuh tu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih hebat pada dunia segala isi tu. Semayang subuh berjemaah tu, salih ala sayyidina seperti bangun qiyamul lail seluruh malam tu. Betul ni? Duha pun kita buat tadi, baca Quran lagi 1 huruf 10 pahala. Berapa ratus huruf kita baca. Semayang qabliyah zuhurnya, semayang zuhurnya, ba'diyah zuhurnya, qabliyah asarnya, ba'diyah asar tak ada lah, semayang asarnya. Punya banyak kita buat sampai semayang maghrib. Tuan-tuan rasa lah Allah terima tak agak-agak? Rasa-rasa tadi ni ada tak yang Allah terima? Boleh jadi tak satu pun Allah tak terima. Sebab nak naik tu ada tujuh lapis lagi tu, 7 lagi tu. Lapis pertama naik ada takabur, belagak sikit, sombong sikit. Orang lain tak erti, aku rasa orang erti, berasa besar sikit. Faham tak ni? Takabur, turun balik. Kalau lepas semua, takabur, lepas riak, lepas ujuk, lepas semua, lepas semua, sampai nak lepas lagi ke 7, ikhlas kata ikhlas, ikhlas kata ikhlas, tak ikhlas, turun balik. Duk basah-basah tadi ni tuan-tuan, berapa banyak agaknya Allah terima. Walahan yang satu amalan kita buat Allah ganda lebih 10 ganda tuan-tuan. Nak buat jahat 1 ganda, 1 je Allah buat. 1 jahat 1 Allah kira. Tapi baik 1 baik Allah kira sampai 10 kali ganda. Dengan syarat Allah terima. Tu rasa macam ada semayang dah, pergi tengok lah, semayang ada, pahala tak ada. Tu rasa macam ada puasa dah, 40 tahun ada puasa Ramadan 30 hari 30. Tengok tak ada pun. Anda silam semua. Sedangkan maksiat walaupun 1, lekat aja. Lepas tu Nabi duk cerita, umat Nabi Muhammad buat amalan, 1 amal Allah ganda 10 kali ganda sampai 700 kali ganda. Buat jahat Allah kira 1 jahat, 1 dosa Allah kira. Salih semat, tak logik umat Nabi Muhammad pergi depan Allah pahala banyak, dosa banyak, pahala sikit. Betul kan? Tapi pasal apa Nabi duk cerita ada orang yang dosa banyak, pahala sikit. Bahkan ada orang cerita, Allah cerita pasal iman tuan-tuan, yang duduk antara pahala dengan dosa sama banyak ya. Dia duduk ashabul a'raf, dia panggil, duduk atas tembok di antara neraka dengan syurga. Pasal apa jadi macam tu? Pasal ada kemungkinan amalan kita buat Allah tak terima. Tertakut juga tuan-tuan. Duk rasa macam ada, duk rasa macam okey, tengok turun kita amal tangan kiri. Na'udzubillahi min zalik. Apa maksud? Lepas tu panggil neraka. Jibril panggil neraka.
Malaikat Jibril pergi jumpa malaikat Malik. Hari ni Allah panggil neraka. Hari ni hari apa? Hari ni hari kiamat. Umat Muhammad mana? Umat Muhammad dah sedia dah. Tarik 70,000 malaikat pegang setiap tali. Setiap tali ada 70,000 tali yang ikat pada neraka. Setiap tali tu 70,000 malaikat pegang. Tarik sampai depan kita. Kita duduk diri depan neraka tu. Tegak neraka. Waktu tu Allah cerita keadaan kita bila pertama kali nampak neraka. Wa tara kullu ummatin jathiyah, kamu melihat manusia semua jatuh melutut disebabkan ketakutan. Ni belum masuk neraka lagi tuan-tuan. Tengok pun tak mampu dah. Lalu tuan-tuan sekalian sallallahu alaihi wasallam Muhammad, neraka ada rantai dan belenggu yang menyala-nyala. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Inna a'tadna lil kafirina salasilan wa aghlalan wa sa'ira. Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir ahli neraka tu rantai belenggu dan yang menyala-nyala. Allah juga berfirman, ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka sambil mereka diseret ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar di dalam api. Imam Abu Bakar cerita, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia kata, ahli neraka ni aku tak dapat nak bayangkan keadaan ahli neraka. Pakaiannya daripada api neraka, lorong-lorong jalannya daripada api neraka, makanannya daripada buah-buahan neraka. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lalu ada rantai-rantai besi yang membelenggu mereka. Duduk dalam neraka ni ada rantai-rantai besi berselang-selang di antara mereka. Bergeser-geser rantai besi ni, bergeser-geser sehingga tunggang langgang mereka dibuatnya. Lalu berdarah-darah dan keluarlah nanah daripada tubuh mereka, sehingga tanah, nanah dan darah itu terkumpul di dalam satu lubang, dan itulah yang akan menjadi makanan dan minuman kepada ahli neraka. Lalu dia sebut dan dia pengsan disebabkan ketakutan. Tuan-tuan dan saudara, kita macam mana nak sangat jadi ahli neraka ni? Pasal apa nak sangat ahli neraka ni? Mana nak jadi neraka? Kamu buat perangai ahli neraka menunjukkan yang kamu nak sangat jadi neraka. Faham tak ni? Tak faham lah. Tuan-tuan, lapar ahli neraka minta makan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, la akiluna min syajarin min zaqqum, diberi minum daripada buah zaqqum. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, famaliu la akiluna min syajarin min zaqqum famaliuna minhal butun. Lalu diisi perut dia dengan buah zakum. Buah zakum, buah duri tajam. Masuk dalam bocok kerongkong perut dia ni, tajam, pedih, pahit. Itu pun dia sumbat dalam perut dia, penuh perut dia. Fasyaribuna alaihi minal hamim, minum dia daripada hamim, air yang sangat panas. Allah cerita hamim ni dalam surah Al-Kahfi. Wa yastaghisu yughathu ma'in kal muhli yashwil wujuh bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa. Apabila mereka minta minum sallallahu alaihi wasallam Muhammad, mereka diberikan minuman daripada air yang seperti cairan tembaga yang cair, lalu dituangkan ke dalam mulutnya, lalu membakar wajah-wajah mereka. Sallallahu alaihi wasallam. Tanda sekalian, nak minum macam mana? Letak dalam mulut muka yang terbakar. Bayangkan apa yang masuk, macam mana dia masuk. Itu pun Allah cerita, fasyaribuna syurbal him, mereka minum macam unta yang dahaga. Tahu unta dahaga minum macam minum apa sampai macam tu. Padahal makanan tu sampai bocor kongkong, minuman sampai bakar wajah perut. Pasal apa minum macam tu? Pasal hadza nuzuluhum yaumiddin. Itu saja sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanan hidangan yang akan disediakan kepada ahli neraka. Panas api dunia hanya 1/70 daripada bahagian api neraka. Nabi SAW menyebutkan api yang dinyalakan oleh Ibnu Adam adalah 1 bahagian daripada 70 bahagian daripada panasnya api neraka Jahannam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Dan sekalian sallallahu alaihi wasallam, Allah tu banyak tu sikit tuan-tuan kita bincang tentang neraka ni.
dan dia dah menggentarkan hati-hati kita. Tak kira lagi kedahsyatan-kedahsyatan yang lain. Dipacak salih alaihi wasallam, tuan-tuan, dipalang dia dengan palang-palang besi, dipakainya pakaian-pakaian daripada pakaian-pakaian besi neraka sebagainya. Allahumma salli. Dan seringan-ringan azab itu ialah diletakkan batu daripada api neraka di bawah tapak kakinya sehingga menggelegak otaknya. Tu ringan, seringan-ringan azab. Saudara sekalian, na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita jauhkan neraka. Apa amalan? Yang pertama, baca doa. Jangan berhenti. Yang pertama doa, Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. 4 doa yang Nabi SAW ajak dekat kita baca pada tahiyat akhir sebelum bagi salam, selepas tasyahud akhir. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Doa yang kedua, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Itu yang pertama doa. Yang kedua, baca surah Al-Mulk. Setiap hari baca surah Al-Mulk. Salih alaihi wasallam, Nabi SAW sebut ni, dia akan menjadi pelindung, pendinding daripada azab kubur. Baca surah Al-Mulk setiap malam sebelum tidur. Sebelah malam baca, selepas isyak solat Jumaat, sebelum kita tidur baca surah Al-Mulk. Sini baca tak? Ada masjid-masjid ni Selangor banyak tuan-tuan, lepas main isyak, lepas baca doa tu, dia edarkan photostat tuan-tuan surah Al-Mulk tu, serah dekat semua orang, baru buka baca-baca ramai-ramai. Setiap kali lepas main isyak, dah banyak masjid-masjid yang dah buat. Saya boleh cadangkan masjid ni juga buat. Saya mak tuan-tuan, hafaz. Tak ada ni, saya mak. Masalah kita nak baca ni pasal kita tak hafaz. Kalau hafal tuan-tuan tak motor boleh baca, on the way nak balik tu baca. Tabarakalladzi biyadil mulku ala kulli syai'in qadir. Sampai rumah dah habis. Boleh ni baca. Yang ketiga, salih selamat nak jauh pada azab kubur, banyak baca Quran. Kubur akan terang berdasarkan kepada banyaknya Quran yang kita baca. Yang kelima, salih selamat banyak sedekah. Nak bagi terang kubur, banyak sedekah. Yang keenam, nak bagi terang kubur, nak selamat pada azab kubur, qiyamul lail. Qiyamul lail, bangun qiyamul lail pada malam hari, dia akan menerangkan kubur. Faham tak ni? Saya sebut. Dan dia akan, orang yang qiyamul lail ni, dia dapat satu benda nanti di akhirat, nama saya sebut maqaman mahmudah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan. Seorang yang bangun sebahagian pada malamnya bertahajud kepada Allah dengan melakukan ibadat sunat, dia ni dapat apa? Maqam mahmudah, kedudukan yang terpuji di sisi Allah nanti di yaumul qiyamah. Orang ni selamat ke akhirat nanti. Faham tak dia Azmat? Tu. Ni berapa amalan yang boleh kita buat untuk selamatkan kita salih selamat. Yang ketujuh, apa dia? Bersifat warak. Apa sifat warak ni? Hati-hati. Kita nak buat apa-apa amalan, tengok. Kalau aku mati tengah buat amalan ni, mati aku baik ke mati buruk? Tahu dah. Faham ni? Ni nak pergi karaoke ni, order pergi karaoke ni. Kalau aku mati dalam karaoke ni macam mana? Mati aku baik ke buruk? Tak EDP, cancel, pergi masjid. Saya sembah anda. Boleh timbang, kita boleh timbang benda macam tu. Salih Muhammad. Jadi semualah bersifat dengan sifat warak, dan teruskan berdoa kepada Allah agar Allah kurniakan kepada kita salih Muhammad husnul khatimah, kematian yang baik, dan Allah kurniakan kepada syurga Allah SWT. Yang ke-8 tuan-tuan sekalian, baca Sayyidul Istighfar yang kita baca tadi ni. Baca Sayyidul Istighfar. Yang ke-9, baca Allahumma ajirni minan nar. Pada setiap kali lepas maghrib dengan selepas subuh 7 kali. Salih ala Muhammad tuan-tuan. Dan yang ke-10, yang terakhir, amalan yang boleh menyelamatkan kita di akhirat tuan-tuan, ialah dengan pada ketika kita nak tidur baca surah Al-Kafirun. Saya Nabi kata, idza majja'aka minal lail, apabila kamu telah baring di tempat tidur kamu, fa aqra, bacalah qul al-kafirun, qul al-kafirun sampai habis. Saya fa innahu bara'atu minasyirk, maka dia akan menjadi pendinding kamu daripada syirik kepada Allah SWT. Orang yang syirik mati masuk neraka, tak keluar dah sampai bila-bila. Ya Allah akan selamatkan kita daripada syirik pada Allah bila kita tidur baring atas katil tu baca qul al-kafirun. Insya-Allah ni 10 tu buat amalan elok. Tuan-tuan boleh ingat tak ni?
Kena ingat? Masya-Allah kemas depa ni tuan-tuan. Daripada pesan dekat saya, ustaz kalau ustaz pi surau Al-Hidayah tu, ustaz tengok depa dengar kuliah depa tak tulis ustaz. Tak boleh. Ustaz jangan risau, depa situ pasien mengapai depa situ. Saya kata alhamdulillah masya-Allah. Ini orang makam-makam tinggi ni Imam Syafi'i, insya-Allah tuan-tuan. Saya yakin tuan-tuan semua boleh ingat. Mudah-mudahan jadi manfaat. Perli itu tu tak faham. Insya-Allah tuan-tuan. Jadi cukup sekadar tu untuk malam ni. Insya-Allah nah. Mudah-mudahan perkongsian kita pada menjadi manfaat pada kita, pada manfaat saya, manfaat pada kita semua seluruhnya insya-Allah. Dan mudah-mudahan sahaja semat kita akan jadi orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan syurga yang tertinggi bersama dengan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.